Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-mustafa al-amin wa sayyidil ghurril muhajjalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, kita sambung lagi bacaan kitab Fathul Majid. Kita masih lagi dalam bab termasuk daripada syirik adalah menggantung tangkal untuk menolak bala ataupun melindungi diri daripada bala atau untuk mengangkatnya, termasuk daripada syirik. Dan kita masuk hari ini iaitu hadis seterusnya. Warawa Ahmad bin Raif qala al-imam qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala warawa Ahmadu an Ruwaifi' qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ruwaifi' la'alla al-hayata satatulu bik fa akhbir an-nas anna man aqala lihyatahu aw taqallada wa tara aw istanja bi raji'in dabbah aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ruwaifi' katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku, wahai Ruwaifi', barangkali kelak umur engkau ni panjang, barangkali kelak umurmu panjang. Untuk itu sampaikan kepada orang ramai, sampaikanlah kepada orang ramai bahawa apa dia? Bahawa siapa saja yang menggulung janggutnya, dia buat ikatan janggut, buat gulungan janggut, atau memakai kalung dari tali busur panah, ataupun dia pakai tangkal daripada tali busur panah, atau taqallada watara, awistanja atau beristinja, biraji'i dabbah dengan najis binatang, au azmin ataupun tulang, fa inna Muhammadan bari'un minhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri daripada perbuatan orang tersebut, Jadi hadis ni, mari kita baca huraian dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Yahya bin Ishaq dari Hasan bin Musa al-Ashyab, kemudian daripada Abu Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah dia ni taghayyara, hadis ni dhaif lah. Taghayyara, dia ni berubah ingatan dia, kecuali ada beberapa orang sahaja yang meriwayatkannya, iaitu Abdullah bin Wahbin, antaranya Abdullah bin Wahab meriwayatkan daripada dia, maka dia hadis sahih. Dalam hadis ini ada kisah yang telah diringkas oleh penulis. Inilah lafaz dari Hasan. Ibn Lahiyah bercerita kepada kami, Iyash bin Abbas bercerita kepada kami dari Syuyaim bin Baitan. Dia berkata, Ruwaifi' bin Thabit bercerita kepada kami. Dia kata, dahulu salah seorang di antara kami pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil unta saudaranya dengan mendapat bahagian setengah daripada apa yang didapat daripada perang, dan bahagian setengah. Sehingga salah seorang daripada kami memiliki pedang, pakaian wul, dan lainnya memiliki panah. Pakaian wul ni maksudnya bulu, suf. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepadaku, dan seterusnya hadis tadi. Kemudian Ahmad meriwayatkan daripada Yahya bin Ghailan, kata Al-Mufaddal bercerita kepada kami, Yash bin Abbas bercerita kepada kami daripada Syuaim bin Baitan memberi khabar bahawa dia mendengar Syaiban Al-Qatbani, dan seterusnya. Dibicarakan tentang kekurang ahliannya. Bukan kekurangan ahliannya, maksud dia ni ingatan dia lemah. Dia seorang alim, faqih, qadi, tapi dia ni pada hujung umurnya, dia kitabnya terbakar dan ingatan dia pun terganggu. Dalam sanad yang kedua ada Syaiban bin Qatban mengatakan majhul, tidak dikenali, ada pun perawi-perawi lainnya adalah fiqah. Jadi hadis ni dhaif, tapi kita nak maksud kisah tu. Kita nak kisah untuk menghuraikan hadis ni. Kita dah faham dah bahawa pakai tangkal ni hukumnya syirik berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Hanya kisah ini adalah untuk menambahkan penerangan terhadap hadis tadi.
Jadi la'allaka hayata satatulu bik, ini adalah tanda dari tanda kenabian. Kerana Ruwaifi' berumur panjang sehingga tahun 56 Hijriah. Dia wafat di Burqah saat itu sebagai gubernur di Mesir. Dia termasuk dari golongan Ansar. Namun ada yang mengatakan bahawa dia wafat ketika tahun 53 Hijriah. Nah, fa akhbirin nas. Dia kata maka khabarkanlah kepada orang ramai. Ini menunjukkan bahawa wajibnya menyampaikan kepada orang ramai. Orang-orang ni orang ramai, an-nas. Dan ini tidak khusus bagi Ruwaifi'. Akan tetapi setiap orang yang berilmu, sementara lainnya tidak memiliki sesuatu yang diperlukan oleh orang ramai. Kenapa dia terjemahkan orang-orang di bahasa Indonesia? Orang ramai, orang ramai. Maka wajiblah dia menyampaikan ilmu itu. Kepada mereka. Jika setara antara dia dengan lainnya, maka menyampaikannya fardu kifayah. Maksudnya, kalaulah satu orang ni dia alim, satu orang ni dia tak alim, maka orang alim ni wajib sampaikan. Kalau orang ini alim dan orang lain juga alim setara dengan dia, maka hukumnya fardu kifayah. Maka ini hukumnya wajib. Itu maksud Syekh kat sini. Okey? Dan bila hukumnya wajib kat sini, maka kat sini nanti kita akan tengok kalau tuan-tuan belajar berkenaan dengan hukum mengajar Quran. Kalau macam ni orang ni tak ada pula ilmu tersebut, tak ada orang boleh mengajar ilmu tersebut, maka ketika itu bila minta duit, ketika itu haram hukumnya. Bila wajib menyampaikan ilmu tu tadi, maka ketika itu meminta duit haram. Maksudnya katakanlah orang kampung ni tak tahu langsung pasal wuduk. Lepas tu dia nak ajar wuduk, dia kata boleh aku ajarkan wuduk, tapi dengan syarat kamu kena bayar aku. Ketika itu meminta duit tadi hukumnya haram. Tapi kalau lah ada banyak ustaz yang boleh mengajar, banyak ustaz boleh mengajar, dia ni ramai, ada ramai yang sama dengan dia. Ini maksud tadi, yang ramai sama dengan dia. Dia kata nak ajar aku hukumnya kena bayar. Maka ketika itu hukum dia tak haram pada dia, tapi makruh, tidak disukai. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini disebut dalam kitab Adabul Ulama oleh Al-Ajurri ila akhirih. Naam. Akhlaqul ulama. Akhlaq hamalatul Quran. Anna man aqada lihyatah, dan hukumnya fardu kifayah lah, maksudnya tak wajib atas dia sebab orang lain juga wajib melakukannya. Anna man aqada lihyatahu, siapa yang menggulung janggutnya. Maksudnya apa? Digulung-gulung, diikat. Digulung-gulung-gulung, diikat. Maksudnya. Aqada. Aqada maksudnya yang biasanya kadang-kadang rockers buat. Atau biasanya orang kaki naik motor tu. Yang dia buat macam ni, dia janggut itu dia diikat. Dia kata wajah janggut itu macam ni, diikat. Janggut dia. Ikat janggut dah macam ni yang dilarang. Bukan maksudnya gulung, dia gulung janggut dia, bukan. Bukan seperti dia gulung macam tu. Maksudnya ialah dia ambil aqada dan diikat macam tu. Ataupun daripada janggut itu dia buat macam apa tu, rambut orang tu kan, dia buat belakang tu. Dia buat ada 3 bahagian diikat-ikat macam tu. Okey. Maka itu juga dilarang. Okey, kalau kita bincang Imam Al-Khattabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang menghuraikan hadis Sunan Abi Dawud dalam kitab Ma'alimus Sunan, dia kata kenapa dilarang gulung janggut? Yang pertama iaitu mereka lakukan pada saat perang. Lalu mereka mengikat janggutnya, dan itu adalah ciri khas orang ajam. Ciri khas orang ajam. Orang ajam ni apa dia? Ketika orang ajam ni orang bukan Arab. Orang bukan Arab. Tapi bukanlah maksudnya bukan Arab tu maksudnya Arab. Maksudnya ajam pada peringkat awal-awal Islam, dia merujuk kepada yang bukan Islam. Yang bukan Islam. Okey. Yang bukan Islam. Maknanya budaya-budaya bukan Islam. Jadi sebagai orang ajam. Jadi ini tak suka sebab dia menunjukkan kesombongan dan keangkuhan.
Okey. Kesombongan dan keangkuhan. Okey. Jadi Nabi tak suka. Yang kedua adalah untuk ada yang kedua ditafsirkan kenapa Nabi larang, iaitu termasuk daripada perbuatan orang yang tak nilah, yang mukhannas. Macam perbuatan orang perempuan dia. Buat apa dia diikat-ikat dia apa semua. Jadi ada sebahagiannya pula itu adalah perbuatan termasuk daripada perbuatan mengikat janggut dalam solat. Dalam solat. Dan kita semua tahu dalam solat tak boleh ikat rambut. Orang lelaki orang perempuan lain cerita lah. Orang perempuan sebab dia kena pakai tudung, dia kena pakai telekung. Tak ada kisah orang lelaki makruh dia ikat rambut, dia kena buka rambut dia masa dia solat. Makruh dia ikat rambut dia. Jadi sebagaimana makruh ikat rambut, maka makruh juga ikat janggutnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang kedua. Ada yang ketiga pula, yang pendapat ketiga ni pendapat yang lebih sahih lah. Tapi tak sebut kat sini, iaitu pendapat yang ketiga, iaitu ialah perbuatan mereka itu adalah perbuatan jahiliah. Mereka menganggap, tak sebut dalam buku ni, iaitu perbuatan tersebut dianggap sebagai konon-kononnya membawa tuah. Membawa tuah. Orang jahiliah dulu dia pakai itu bila pergi perang, dia buat macam tu, dia membawa tuah. Tahu tuah kan? Jadi yang itu yang ketiga, wallahu alam. Dan saya rasa itu pendapat yang wallahu alam, itu pendapat yang lebih sahih. Yang Nabi larang disebabkan sebegitu. Sebab dia anggap bahawa perbuatan tersebut boleh bawa luck, boleh bawa nasib baik. Boleh bawa nasib baik. Jadi kenalah dengan gantung tangkal tu. Dan siapa yang pakai tangkal busur panah, dan man taqallala, siapa yang pakai wataran, iaitu menjadikan kalung di lehernya atau leher binatangnya, atau memakai kalung dari tali busur panah, maksudnya tamimah. Nabi larang kita pakai tali busur panah. Ini kita pernah sebut sebelum ni, iaitu orang Arab jahiliah, bila busur panah mereka, tali itu dah tak tegang, tali itu dah lusuh, maka mereka tukar tali yang baru. Tapi tali yang lama tu mereka tak buang. Mereka tak buang tali tersebut. Kenapa mereka tak buang? Kerana mereka ada kepercayaan bahawa tali tersebut dia membawa tuah. Dia boleh melindungi mereka. Dia boleh menolak ain, boleh menolak penyakit ain. Penyakit mata yang jahat, penyakit ain. Jadi disebabkan ada kepercayaan sebegitu, mereka ikat dekat leher kenderaan. Mereka lihat dekat leher mereka, mereka ikat, mereka gantung kat leher mereka sendiri, mereka pakai macam buat tangkal. Maka Nabi pun larang perbuatan tersebut. Dia kata tak boleh. Apa kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan? Jika ini mengenai orang yang memakai kalung dari busur panah, lalu bagaimana dengan orang yang bergantung kepada orang mati, meminta mereka untuk memenuhi hajat dan menghilangkan bencana, yang semua itu telah dilarang keras oleh ayat yang muhkam, iaitu ayat yang jelas. Dilarang dengan keras oleh ayat yang jelas. Di samping semua itu adalah jenis-jenis ibadah yang hanya patut ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kepada langit dan bumi. Itu maksud Syekh. Kemudian disebut pula, itu larangan yang kedua, awis tanja bi raji'i dabbah. Bi raji'i dabbah awi 'azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu, atau beristinja dengan kotoran binatang atau dengan tulang, maka sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berlepas diri daripada itu. An-Nawawi berkata maksudnya berlepas diri dari perbuatan ini. Ini adalah luar zahirnya hadis. An-Nawawi sering menafsirkan hadis dengan menyimpangkannya dari zahirnya. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Akan tetapi maksudnya adalah berlepas diri dari pelaku dan perilakunya itu. Masya Allah. Kat sini ada masalah yang dakik, masalah yang detail juga. Bila kita kata maksud berlepas diri itu, adakah maksudnya kita berlepas diri daripada perbuatannya atau orangnya? Ini biasa dalam masyarakat kita. Bila kita kata
Dalam Islam, kita kena berlepas diri dengan orang syirik. Kita kena berlepas diri dengan daripada ahli bid'ah. Kita kena membenci perbuatan syirik dan bid'ah. Maka ada sebahagian orang yang kata macam ni, Ustaz, kita benci perbuatan dia, kita bukan benci orangnya. Nah, dengar sekali lagi. Kita benci perbuatan dia, kita bukan benci orangnya. Okey. Kita benci perbuatannya, kita bukan benci orangnya. Sekarang, pendapat ni betul ke tidak? Tuan-tuan Allah, perbuatan ini salah. Pendapat ini salah, bukan perbuatan. Pendapat ini salah. Mana mungkin kita hanya membenci perbuatan, sebab perbuatan itu bukan zat yang berdiri sendiri. Perbuatan itu mesti dilakukan oleh orang. Maka boleh tak kita kata kepada pembunuh, saya membenci pembunuhannya tapi saya tak benci pembunuhnya? Atau orang yang merogol, saya membenci perogolannya tapi saya tak membenci perogolnya? Maka tak ada manusia yang cakap macam tu. Atas dasar itulah pendapat yang kata bila kita disuruh membenci kemaksiatan, yang kata kita hanya benci perbuatan bukan orangnya, itu adalah pendapat yang batil, la aslalah. Sebab perbuatan tidak boleh berdiri sendiri. Perbuatan mesti berdiri dengan pelakunya. Maksudnya perbuatan itu dia berlaku dengan orang yang melakukan perbuatan tadi. Jadi bila orang melakukan syirik, kita membenci kesyirikannya dan kita benci orang yang buat syirik itu sekali. Dan ini sabit dalam hadis Nabi SAW. Kisah Maimunah binti Al-Harith, Ummu Habibah. Kan? Abu Sufyan binti kan? Ramlah binti Abi Sufyan. Isteri Abi Sufyan. Ini kan isteri Nabi SAW, Ummu Habibah. Bila Abu Sufyan datang masa dia belum lagi Islam, datang jumpa anak dia, datang ke rumah dia, rumah Nabi SAW, ada tikar Nabi SAW. Dia nak duduk, Abu Sufyan nak duduk kat tikar tu. Ummu Habibah tarik. Dia tak kasih duduk. Ayah dia kata, adakah kamu tak suka ayah aku duduk? Ayah kamu duduk atas tempat yang ada tikar? Dia kata, bukan. Dia kata, itu adalah tikar Rasulullah SAW. Dan aku benci orang musyrik duduk atas tikar Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah, ini anak isteri Nabi SAW. Anak Abu Sufyan, masa Abu Sufyan tak Islam lagi. Begitu juga dengan Asma. Ketika ibu datang, ibu ni belum Islam masa tu, datang rumah dia, dia tak nak jumpa. Dia tak nak jumpa mak dia. Dia kata sebab syirik. Mak aku musyrik. Dan Allah Ta'ala suruh kita benci orang musyrik. Lalu turunlah ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegur. Allah Ta'ala kata tidak salah bagi kamu untuk melakukan kebaikan pada orang yang musyrik, orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak menghalau kamu dari negeri kamu. Yang tidak memerangi kamu, yang tak berperang dengan kamu, tak buat jahat dengan kamu, untuk kamu apa? Untuk kamu buat baik padanya. Jadi ayat itu turun untuk berbuat baik. Tapi kebencian itu ada lagi tak? Kebencian itu ada lagi. Sebab ayat tak kata dilarang kamu untuk benci orang musyrik, tak. Ayat tak sebut macam tu. Jadi itulah dia maksud berlepas diri. Dan maksud berlepas diri dalam hadis ini banyak kali kita sebut dah dalam kuliah-kuliah kita. Dan mungkin ada sebahagian yang tak ikut kuliah kita lain. Kita maksud berlepas diri. Berlepas diri ini maksudnya ialah apa dia? Mesti ada 4 perkara ataupun 5 perkara maksud berlepas diri. Iaitu dia kena benci. Pertama dia kena benci. Yang kedua dia kena i'tiqad. Sebelum benci dulu kena i'tiqad. I'tiqad kufur. Ataupun i'tiqad dia adalah dosa. Kalau benda itu kufur, kena i'tiqad kufur. Kalau benda itu dosa, kita kena i'tiqad dosa. Macam tadi, dalam kes ni, beristinjak dengan kotoran binatang dengan tulang. Apa hukumnya? Hukumnya tak syirik. Tapi hukumnya dosa. Maka kita kena i'tiqad benda itu dosa. Bila i'tiqad benda itu dosa, kita kena benci. Nah, ini asalnya. Astagfirullahaladzim. Apa benda ni?
kita kena benci. Okey, kita kena benci benda tersebut. Sebab apa? Sebab asal bara' ini, lepas dia bahasa Arab panggil al-bara', ialah dia ibadah, dia ialah qalb, dalam hati dulu. Dia start daripada hati, dia kena benci dulu. Jadi kena intiqad dulu. Dan benci tu dia takkan datang tiba-tiba. Benci kena datang dengan kepercayaan dulu tak? Kena ada intiqad dulu. Dah benci. Dah lepas benci, apa pula? Dia menjauhi. Dia kena menjauhi. Kemudian, dia kena engkar. Kemudian, dia kena menentang. Saya kata dia kena 5. 1, 2, 3, 4, 5. Menjauhi maksudnya tak kawan lah. Tak kawan. Tak dekat. Maksudnya, bila kita kata pakai tangkal, Nabi kata aku berlepas diri. Maksudnya kita kena intiqad. Syiriknya orang yang pakai tangkal. Bila kita kena benci orang yang pakai tangkal. Bila kita kena menjauhi orang yang pakai tangkal. Bila kita kena engkar. Kita kena mengengkari. Kita tak betul benda tersebut. Dan kemudian kita kena menentang. Okey, sebenarnya engkar dengan menentang, afwan. Engkar dengan menentang ni boleh sekali. Engkar dan menentang. Yang keempat, tidak menolong. Afwan, tidak menolong. Tidak menolong. Yang keempat, tidak menolong. Menjauhi, jauh. Yang keempat, tidak menolong, tidak menyokong. Mana boleh kalau dia dah i'tiqad benda itu kufur, mana boleh disokong pula. Yang kelima, dia kena engkar dan menentang. Maksud kata, benda ni tak betul. Benda ni syirik. Engkau melakukan perbuatan yang salah. Aku engkari perbuatan engkau. Kafarna bikum, kata Allah dalam Quran. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Hatta tu'minu billahi wahda. Itu yang Quran tersebut. Jadi mesti ada 5 perkara ni. Kalau kita kata kita berbarak. Okey, barak berlepas diri. Tak menjauhi, tak sokong. Dan dia ada 2 jenis. Satu barak at-tam. Jadi 2. Satu barak yang sempurna. Satu barak yang tak sempurna. Barak yang sempurna ni hanya untuk orang yang kafir. Barak tak sempurna ni ialah untuk orang Islam. Maksudnya tadi, Nabi kata, orang yang pakai tangkal, dia perbuatan syirik. Kalau dia i'tiqad bahawa tangkal tu yang menghasilkan manfaat dan mudarat, maka dia syirik besar, maka dia jadi kafir. Maka maksud dia ialah apa dia? Bila kita berlepas diri, kita barak, kita kena berlepas diri secara habis, langsung. Tak ada kecintaan langsung pada dia. Tidak ada kecintaan. Benci dengan tak ada langsung kecintaan, walaupun 1% pun tak boleh ada. Ada pun yang tak sempurna, contohnya orang Islam yang buat dosa. Ahli bid'ah contohnya. Ahli bid'ah. Maka kita barak daripada dia. Kita berbarak daripada ahli bid'ah. Saya benci perbuatan bid'ah dia, saya benci dia dan saya i'tiqad bahawa perbuatan itu dosa haram. Saya menjauhi dia, menjauhi perbuatan bid'ahnya, saya tak tolong dia dalam masalah bid'ah. Tidak menolong ni maksudnya bukan tak menolong ketika dia susah, tak menolong perbuatan bid'ah dia, tidak menolong perbuatan maksiat dia tadi. Bukan maksudnya dia dah jatuh dalam sungai tak tolong dia, bukan. Itu lain. Maksudnya tidak menolong kebid'ahannya, tidak menolong kemusyrikannya. Dan saya dah menentang lah. Tetapi kena ada cinta lagi tak? Kalau dia masih lagi Muslim, tak jatuh kafir, kena simpan juga perasaan cinta. Satu. Kena simpan juga perasaan cinta. Satu. Yang kedua, kena juga melaksanakan hak-haknya. Kena melaksanakan juga hak dia sebagai Muslim. Sebab dia masih lagi Muslim, dia ada hak dia. Iaitu bila dia sakit, kita ziarah. Bila dia mati, kita pergi. Bila dia jemput kenduri, kita pergi kenduri. Dia bagi salam, kita jawab. Dia minta nasihat, kita nasihat. Dan bila dia bersin, dia kata Alhamdulillah, kita kata Yarhamukallah. Itu hakul muslim alal muslim. Barakallahu fiik. Jadi faham no? Masalah ni berlepas diri ni. Jangan pula kita berlepas diri dengan orang Islam yang buat dosa, macam berlepas diri kita daripada orang kafir. Ini tak sahih.
Ini tak sahih. Aku sekarang aku dah berlepas diri pada abang aku dah. Kata, kenapa kawan? Kenapa sahabat? Dia buat bid'ah. Apa bid'ah yang dia buat? Dia baca Yasin malam Jumaat. Setiap minggu. Habis tu kamu lepas diri dah. Dah aku dah putus hubungan dengan dia dah. La hadza laisa bisahih. Ini sebab bid'ah itu bukan bid'ah yang kufriyah, bukan bid'ah yang menyebabkan dia masuk jatuh kafir. Okey. Dan kita masih lagi berbuat baik kepada mereka jika perlu buat baik. Kalau untuk dakwah contohnya macam non muslim tadi. Kita barak, kita benci perbuatan dia, kita berlepas diri, kita tak kawan, tapi nak berdakwah, kita buat baik pada dia. Kita buat tak? Kita buat. Macam al-mu'allafatil qulub. Sebahagian orang Mekah, musyrikin Mekah yang belum lagi Islam. Lalu Nabi nak lembutkan hatinya bila balik dari perang Hunain, Nabi bagi banyak harta-harta kepada mereka. Barakallahu fiik. Kat sini dia harap boleh faham masalah al-bara' dalam hadis ini supaya kita tak salah faham dan orang tak tuduh kita takfiri pula dan seumpama dengannya. Hadis bawah ni ada sikit lagi. Saya rasa kita tangguhkan pada kuliah akan datang. Kita habiskan lagi sikit hujung ni, iaitu berkenaan daripada Ibrahim ila akhirih. Okey. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.